Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kahar. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Isu keselamatan jalan raya untuk kanak-kanak sekolah amat penting dititik beratkan sejak mereka berada di bangku sekolah rendah lagi, kerana mereka lah yang amat rentan untuk berhadapan ataupun menghadapi bencana ataupun isu berkaitan dengan keselamatan jalan raya, kerana mereka berada di jalan raya saban hari, sama ada untuk ke sekolah ataupun pulang ke sekolah ataupun bersama ahli keluarga dan seumpamanya. Jadi bagaimana kepekaan semua pemegang taruh, sama ada pihak pentadbiran sekolah, guru-guru, ibu bapa dan juga komuniti sendiri menitik beratkan keselamatan jalan raya untuk anak-anak sekolah ini, kerana pastinya dari angka-angka yang dicatatkan oleh pihak berkuasa menunjukkan bahawa memang banyak sekali kes keselamatan ataupun kes kemalangan jalan raya yang melibatkan kanak-kanak sekolah, sama ada mereka yang menunggang motosikal, mereka yang pulang berjalan kaki dari sekolah ataupun ke sekolah, ataupun mereka yang bersama dengan ibu bapa mereka dengan kenderaan ibu bapa mereka apabila mereka berada di jalan raya, sama ada untuk ke sekolah ataupun pulang ke sekolah. Jadi untuk melihat perkara ini dan pastinya semua pemegang taruh perlu faham apakah perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya yang perlu dititik beratkan. Saya bersama dengan Profesor Dr. Kulantayan Kesimani, Pengarah Eksekutif Safe Kids Malaysia dari Universiti Putra Malaysia, dan juga Profesor Jabatan Kesihatan Komuniti FPSK Universiti Putra Malaysia. Apa khabar, Prof? Ya, terima kasih Tuan Haji, sihat. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Prof, ini satu inisiatif yang segar dan juga pendekatan yang kreatif untuk mendekati pemegang taruh berkaitan dengan keselamatan jalan raya kanak-kanak ataupun pelajar sekolah. Jadi kini Prof berada di Kota Baru, Kelantan. Jadi mungkin sebagai permulaan, apakah sebenarnya program yang sedang dilaksanakan dengan kerjasama Safe Kids dan juga pemegang taruh di pendidikan di Kelantan? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat, ini bukan satu program inisiatif baru, dan rakan program kami untuk inisiatif ini ialah daripada Time Education Brussels, Belgium, dan juga Total Energies Marketing Malaysia dan Total Energies Foundation. Satu program antarabangsa yang diperkenalkan di Malaysia dengan rakan-rakan program dalam negara juga, iaitu Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan juga Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS. Kalau kita lihat apa yang baru dalam program ini ialah dia menggunakan pendekatan seni visual, iaitu arts. Di mana program ini kita memindahkan, pihak UPM memindahkan ilmu kepada guru-guru pendidikan seni lukis, kemudian guru-guru pula memindahkan ilmu tersebut kepada anak-anak semasa subjek seni lukis, dan seterusnya ini akan membantu anak-anak kita untuk menghasilkan lukisan berasaskan ilmu yang telah dipindahkan oleh guru, dan juga dia berasaskan kepada trip perjalanan mereka ke sekolah. So dia very specific. Setiap sekolah, gambar ataupun hasil lukisannya akan menjadi unik dan berlainan dengan sekolah-sekolah lain, sebab tema dia ialah perjalanan selamat ke sekolah untuk sekolah anda. So kanak-kanak bila dia lukis gambaran tersebut menggambarkan apakah risiko di hadapan sekolah mereka dan apakah kaedah penyelesaiannya juga. So dalam pendekatan ini kita nampak ada input masuk dan pada masa yang sama ada juga output daripada kalangan pelajar. So apabila kita dapat dua aspek ini, input dan output, kita lebih rasa satisfied bahawa ilmu yang telah disampaikan telah betul-betul sampai kepada anak, sebab anak-anak ni dapat kenal pasti apakah risiko di hadapan sekolah mereka dan apa yang harus mereka boleh buat untuk kurangkan risiko tersebut dengan satu matlamat, iaitu setiap perjalanan ke sekolah akan jadi selamat. Okey, Prof. Ini satu pendekatan yang menarik, dan pendekatan ini mungkin bukan perkara yang baru tetapi diberikan tumpuan dan fokus dalam kempen Safe Kids Malaysia dengan kerjasama badan antarabangsa, termasuk juga pihak badan kerajaan seperti JPJ dan MIROS. Jadi dari aspek status kemalangan jalan raya di negara kita, khususnya melibatkan pelajar sekolah, mungkin ada angka ataupun perangkaan terkini yang boleh Prof kongsikan? Kalau kita lihat sebelum pandemik, mungkin angka yang lebih relevan ialah sebelum pandemik, disebabkan
Semasa pandemik ada movement control order, sebab itu sekolah pun tutup, kalangan pelajar yang bergerak di sekolah pun kurang. Kalau kita lihat angka sebelum pandemik, iaitu angka 2019, bilangan angka kemalangan jalan raya ialah lebih kurang 550,000 dan kematian lebih kurang 6,000. Pada setiap masa, apabila ada lebih kurang kematian seramai 6,000, 1,000 adalah dari kalangan kanak-kanak. Iaitu kanak-kanak yang di sini didefinisikan sebagai di bawah umur 18 tahun. So inilah satu angka yang kita rasa kita boleh cegah, kita boleh elak sebab mereka ni tidak ada sebarang penyakit apa-apa dan tiba-tiba kita hilang nyawa mereka di atas jalan dengan semudah-mudahnya. So ini satu pendekatan daripada pelbagai pendekatan untuk memastikan kita tidak hilang seorang pun nyawa anak-anak di atas jalan raya. Sebab kemalangan jalan raya adalah satu insiden yang kita boleh elak. Dari peringkat antarabangsa dan juga regional, adakah jumlah kemalangan maut yang melibatkan kanak-kanak ini Malaysia berada di tahap yang tertinggi ataupun kita masih berada di landasan yang baik untuk mengurangkan kemalangan maut di kalangan anak-anak ini? Okey, kalau kita lihat dari segi statistik secara perbandingan di antara negara, angka yang kita ada adalah perbandingan secara jumlah melibatkan seluruh populasi dan bukan berasaskan kumpulan kanak-kanak. Tetapi mungkin saya boleh tambah sedikit, apabila ada pendedahan yang tinggi untuk kanak-kanak berada di atas jalan, maka risiko untuk mereka terlibat dalam kemalangan jalan raya adalah tinggi. Tetapi bagi mana-mana negara yang memfokuskan kepada penggunaan pengangkutan awam, okey, untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa, maka negara-negara tersebut semua akan mempunyai rekod dari segi kemalangan jalan raya dan kematian yang kurang. Contoh negara Sweden ke, Norway ke, in fact Japan pun janji ada sistem pengangkutan awam yang berasaskan rel yang lebih banyak dan banyak pergerakan menggunakan sistem tersebut, maka secara umumnya risiko atas jalan raya berkurangan bagi semua orang. Menarik. Prof, selepas kerajaan menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP dan MCO yang dikatakan Prof tadi, kita lihat jalan raya ke sekolah kembali sesak. Semua mod pengangkutan sudah pun diguna pakai oleh pihak ibu bapa dan pelajar untuk ke sekolah. Sama ada mereka yang menaiki bas sekolah, mereka yang dihantar oleh kenderaan ibu bapa, yang menaiki motosikal ataupun mereka yang menunggang basikal ataupun mereka yang hampir di sekolah mereka akan berjalan kaki menuju ke sekolah. Jadi suasana di jalan raya seperti 2019. Jadi pastinya apabila kempen sebegini diangkat semula untuk memberikan perhatian ataupun mengembalikan pemikiran-pemikiran oleh pemegang taruh sama ada ibu bapa, pentadbir sekolah dan juga pelajar itu sendiri, apakah perkara yang amat perlu dititik beratkan? Okey, kalau kita lihat dari segi program yang kita bawa masuk pada kali ini, kita menyentuh khusus kepada keselamatan pejalan kaki. Okey, apabila kita menyentuh pada elemen pejalan kaki, mungkin ada yang ingat, kita menggunakan kereta ataupun bas ke ataupun van, mungkin program ini tidak relevan. Tapi sebenarnya tidak. Setiap pelajar semasa mereka turun daripada mana-mana mod pengangkutan dan bila mereka ingin masuk ke dalam kawasan sekolah, semua pelajar ini akan menjadi pejalan kaki. Ini membawa maksud the first mile and the last mile untuk setiap kanak-kanak memang mereka akan menjadi seorang pejalan kaki. Dan kadang-kadang kita mungkin kita akan ingat satu jarak perjalanan yang dekat di the first mile dengan last mile ini risikonya kurang dan mungkin tidak berlaku apa-apa. Tidak. Kemungkinan besar juga the first and last mile ini jelas juga yang akan menyebabkan kemalangan kepada kanak-kanak dan juga kemungkinan kita bimbang juga kemalangan maut. Sebab skop dia mudah. Apa yang kita cuba bawa kepada semua orang ialah kanak-kanak hanya memerlukan satu kemalangan yang berlaku pada kelajuan 30 km per jam pun sudah cukup untuk menyebabkan kemalangan maut. So, apabila mereka turun daripada van ataupun bas sekolah dan mula berjalan nak masuk ke dalam kawasan sekolah, jika ada kenderaan lain yang bergerak dalam zon sekolah, di luar zon sekolah, pada kelajuan 30 km per jam ataupun lebih, itu pun sudah cukup untuk menyebabkan kemalangan maut. So, melalui pendekatan ini, apa yang kita cuba bawa kepada kumpulan sasaran yang berlainan. Kepada anak-anak kita bagi tahu, walaupun anda dah hampir dekat dengan sekolah, risiko tetap ada. Itu satu. Yang kedua,
apabila anda sebagai pejalan kaki, apakah risiko yang anda ada sebagai seorang pejalan kaki? Dan yang paling utama, bagi semua pengguna-pengguna kenderaan di zon sekolah, tolong pastikan kelajuan kenderaan anda kurang daripada 30 km per jam. Kenapa 30 km per jam? Ialah kerana had tahan kecederaan seorang yang berada di luar kenderaan sebagai pejalan kaki ialah maksimum 30 km per jam sahaja saya mampu terima pemindahan tenaga dalam kemalangan. Jika kenderaan anda bawa pada kelajuan 60, anda langgar saya sebagai pejalan kaki, kemungkinan besar ia akan berakhir sebagai kemalangan maut. So, permintaan di sini ialah kepada semua pengguna kenderaan di zon sekolah, kurangkan kelajuan anda, dan bagi semua anak-anak yang bergerak dalam kawasan persekitaran sekolah pun, di sana pun ada risiko dan anda perlu berjaga-jaga. Pastinya dalam kempen ini menyasarkan kumpulan tertentu dalam membawa mesej keselamatan jalan raya. Tetapi dalam kategori pelajar sekolah ini ada pelbagai jenis umur ataupun peringkat umur. Ada di peringkat yang prasekolah pun kadang-kala sudah pun dihantar oleh ibu bapa menaiki bas sekolah, dan last mile pastinya mereka akan bersendirian apabila turun dari bas sekolah menuju ke pekarangan ataupun kawasan sekolah. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka yang berumur 12 tahun ke atas, iaitu daripada darjah 1 hingga darjah 6 misalnya. Jadi adakah kategori-kategori umur ini ada limitasi bagi mereka berhadapan dengan situasi keselamatan apabila mereka berhadapan dengan situasi yang Prof katakan tadi? Ya, betul. Satu soalan yang cukup baik, Tuan Haji. Kanak-kanak memang ada limitasi. Bukan saja kanak-kanak di negara kita, mana-mana kanak-kanak pun, kalau kita katakan kanak-kanak memang mereka ada limitasi, mungkin boleh saya sharekan ada 6 limitasi utama kanak-kanak, iaitu pertama ialah dari segi penglihatan mereka. Penglihatan seorang kanak-kanak hanya 1/3 daripada penglihatan seorang dewasa. So kalau saya seorang dewasa boleh nampak 180 darjah, kanak-kanak ini hanya nampak 60 darjah saja. So jika ada kenderaan yang berada pada sudut 100 darjah, memang kanak-kanak ini tidak nampak. Dan kita tidak boleh menyalahkan anak-anak ini, memang kerana memang itulah limitasi dia. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi pendengaran, mereka dapat dengar suara bunyi, suara kenderaan, tapi bukannya arah dari mana datangnya kenderaan. Sama ada kanan ataupun kiri, mereka tidak pasti. Kecualilah sehinggalah sumber bunyi tersebut hampir rapat dengan anak-anak tersebut, baru mereka tahu, oh rupa-rupanya ada kenderaan datang dari sebelah kiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat, mereka ada kesukaran untuk mengenal pasti sama ada kenderaan yang datang daripada sebelah kanan contohnya, kenderaan ini bergerak ataupun kenderaan ini sedang parking. So kalau mereka silap tafsir, kenderaan ini tidak bergerak, dan mereka mula bergerak atas jalan dan kenderaan itu terus langgar. Itu yang limitasi ketiga. Limitasi keempat kalau kita lihat ini andaian mereka. Kalau saya dah nampak lori, saya dah nampak bas, saya dah nampak van, bermaksud pemandu lori, van dan bas ini juga sudah nampak saya. Tapi ini bukan hakikatnya. Sebab kita nampak mereka sebab mereka objek besar. Tetapi bagi mereka, anak-anak ini merupakan satu objek yang kecil. Sebab bagi seorang pemandu lori ataupun bas contohnya, dalam windscreen mereka ada banyak perkara yang mereka perlu lihat. Okey, mereka perlu lihat kereta mereka dan trafik lain. Dalam banyak-banyak perkara ni, objek anak-anak tersebut merupakan satu objek yang kecil, kemungkinan terlepas pandang. Dan yang seterusnya kalau kita lihat limitasi ni ialah kanak-kanak mempunyai andaian, jika saya dah nampak katakan lori tersebut, saya boleh berhenti. So, seorang pejalan kaki kalau dia nak berhenti, dia boleh berhenti serta-merta. Tetapi bagi kenderaan, mana-mana kenderaan pun, mereka ada limitasi di mana kalau kenderaan nampak anak, mereka perlu tekan brek dan kenderaan tak akan berhenti serta-merta. Kenderaan tersebut memerlukan satu jarak dan ruang untuk membolehkan dia berhenti. So, ini mesej yang perlu sampai pada kanak-kanak. Anda boleh berhenti serta-merta, tetapi kenderaan memerlukan satu jarak untuk berhenti dan sedikit masa untuk berhenti. Dan limitasi terakhir ialah kalau kita lihat, anak-anak tidak pernah beranggapan kenderaan boleh mengancam nyawa mereka. Okey, ini cabaran kita. Okay. Dari reaksi di lapangan di sekolah-sekolah yang sudah pun
menerima kedatangan Safe Kids dan juga rakan-rakan dalam kempen ini, apa yang mereka bagi reaksi, Prof? Ya, sebab ini merupakan satu pendekatan baru. So, apa itu satu pendekatan baru? Memang dari segi minat tu wujud. Okey, yang kita nampak yang agak unik ialah mereka inisiatif ini menggunakan global knowledge, okey, tetapi untuk mengatasi local problem dengan local solution. Yeah. So itu yang paling unik, global knowledge tapi untuk address local problem dengan local solution. Itu yang pertama. Yang kedua kita nampak ialah anak-anak sendiri yang berkomunikasi tentang mesej keselamatan jalan raya, dan kita anggap hasil lukisan mereka ini lebih mudah difahami oleh kumpulan yang sebaya umur dengan mereka. Berbanding dengan seorang dewasa membagi tahu kanak-kanak, saya rasa lebih baik, lebih elok kanak-kanak sendiri yang bagi tahu kanak-kanak lain, okey, apakah risiko di depan sekolah mereka dan apa yang harus mereka buat untuk kurangkan risiko tersebut. Janji kalau anak-anak dapat kenal pasti risiko itu pun sudah menjadi satu kemenangan kepada inisiatif ini, sebab bila kita dah tahu risiko, kita akan cuba elak risiko tersebut. Itu yang pertama. Kemenangan kedua akan berlaku apabila anak-anak sendiri berkeupayaan untuk memaklumkan bagaimana cara nak mengatasi risiko tersebut. Itulah dari saya nampak keunikan program ini, dan yang paling penting ialah mesej daripada kanak-kanak kepada kanak-kanak lain dari kalangan umur yang sebaya. Ya. Prof katakan program ini ada pendekatan yang segar selain daripada membawa mesej dari kanak-kanak ke rakan sebaya mereka. Itu yang lebih penting kerana mereka faham bahasa, lingo dan juga nuans apabila mereka berbicara tentang isu-isu yang kita angkat ini. Tetapi dari aspek menangkap imajinasi, ini juga antara kekuatan zaman AI, zaman Internet of Things dan sebagainya. Adakah kekuatan penggunaan audio visual juga dititik beratkan? Untuk program ini tidak lagi, okey. Of course dari segi audio visual, dari segi katakan seni lukis ke apa, kita juga boleh membawa masuk katakan digital drawing ke apa. Tapi untuk tahun ini dari segi pendekatannya masih kita menggunakan seni lukis yang biasa supaya semua anak-anak mempunyai peluang yang sama untuk menyertai program ini, dan kita juga telah membina satu elemen tambahan iaitu elemen pertandingan dalam inisiatif ini untuk menggalakkan penglibatan anak-anak, okey, dan pertandingan inilah pertandingan peringkat antarabangsa bersama-sama dengan 30 buah negara lain pada waktu yang serentak, dan kita harap anak-anak kita dapat sampai kepada benchmark antarabangsa. Dan mungkin saya boleh kongsi juga di sini, hadiah pertama peringkat antarabangsa ialah anak-anak yang menang ni, katakan 5 orang satu kumpulan ini, 5 orang kumpulan pelajar ini bersama guru sekolah akan dibawa ke Paris, ditanggung sepenuhnya oleh Total Energy Foundation dan akan dinobat sebagai Duta Keselamatan Jalan Raya Antarabangsa. Adakah dari peringkat negeri ini sudah ada seleksinya? Setakat ini kita nampak banyak sekolah yang cukup aktif dan sedang menjalankan program ini, dan saya percaya kita tidak jauh daripada matlamat kita. Satu hari pasti kita akan dinobat sebagai anak-anak kita akan dinobat sebagai Duta Keselamatan Jalan Raya Antarabangsa. Okey. Prof, kembali kepada risiko dan juga limitasi kanak-kanak yang berjalan kaki lah. Sekarang ini kita lihat jalan raya kembali sesak seperti mana yang saya angkat pada awal tadi. Kadang-kala sampai ke sekolah tu agak lewat untuk sampai ke pekarangan sekolah. Jadi bas sekolah, ibu bapa dan anak-anak sendiri akan diturunkan oleh ibu bapa di jalan raya yang sesak kerana mereka takut kalau menunggu traffic light ataupun sempang menuju ke sekolah itu makan masa hampir 5 ke 10 minit ataupun lebih. Jadi mereka turunkan lebih awal. Saya rasa ini satu sikap yang tidak bertanggungjawab pada pandangan peribadi saya lah, kerana saya lihat di depan mata saya apabila saya menghantar anak saya ke sekolah. Jadi pengalaman Prof dan juga dari reaksi di lapangan seperti kempen seperti ini, adakah ini juga perlu dititik beratkan oleh pihak sekolah kerana mereka tidak perlu berkompromi hal berkaitan dengan keselamatan. Mereka boleh menunggu sedikit masa untuk sampai benar-benar di kawasan zon yang dibenarkan untuk diturunkan kanak-kanak ataupun menaikkan kanak-kanak itu. Pandangan Prof? Setuju. Isu keselamatan tidak boleh dikompromi sama sekali. Mesej itu cukup jelas.
kepada semua orang yang bertanggungjawab kepada keselamatan kanak-kanak. Sama ada ibu bapa ataupun pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Keselamatan kanak-kanak tidak boleh dikompromi. Kita tidak boleh membiarkan kanak-kanak ini melintas jalan sebaik mungkin. Sebab bagi seorang pejalan kaki, risiko paling tinggi ialah semasa mereka melintas jalan. Sebab bila mereka melintas jalan, arah laluan mereka adalah bertentangan dengan arah pergerakan kenderaan. Dan seperti yang saya maklum tadi, walaupun kelajuan kenderaan tersebut 30 km per jam ataupun 40, sudah cukup terkadang untuk menyebabkan kebalangan maut kepada anak-anak ini. So yang pertama ialah tidak mahu sama sekali kanak-kanak ini diberi pendedahan untuk menyeberang jalan, itu satu. Dan sebaik mungkin kalau ada keperluan untuk anak-anak ini berjalan, saya mohon mereka dipimpin tangan dengan seorang dewasa. Kalau ibu bapa rasa jalan tersebut sesak dan agak lambat untuk mereka sampai, seeloknya dalam kereta tersebut kita ada juga seorang lagi orang dewasa yang akan turun dan bersama-sama memimpin tangan anak-anak ini dan bergerak dan menghantar dia ke sekolah. Itu satu. Tapi kalau boleh, apa salahnya kalau kita bertolak lebih awal lagi daripada rumah supaya kita tidak memerlukan, kita tidak akan tersangkut dalam insiden seperti ini. Okay? Dan supaya pada setiap masa kita dan juga anak-anak kita dan anak-anak lain di luar zon sekolah sentiasa akan selamat. Siapa yang perlu lebih proaktif dalam situasi yang boleh dibanteras ataupun diselesaikan lebih awal supaya bila terjadi kes barulah kita nak buat kempen ataupun kita nak bagi penerangan kepada jiran tetangga ataupun mereka yang berada di sekitar sekolah, kerana seolah-olah hal berkaitan dengan keselamatan ini begitu silo, Prof. Saya lihat di depan mata juga seolah-olah PBT tidak memberikan satu zon yang selamat, hanya meletakkan signboard saja. Ini kawasan zon sekolah, kurangkan kelajuan 30 km sejam. Itu satu. Ada bump ataupun kawasan bonggol saja. Itu kalau ada yang tidak ada langsung, kerana mereka memikirkan kawasan jalan utama misalnya. Begitu juga dengan jiran tetangga, taman perumahan. Mereka hanya memikirkan, tidak perlu ada kompromi kerana mereka akan letakkan kenderaan sewenang-wenangnya lah. Misalnya ibu bapanya kenderaan, bas sekolah, jadi kawasan itu akan jadi sesak. Mereka letaklah palang ke kon dan sebagainya. Jadi seolah-olah sekolah itu satu zon yang terpencil, tidak ada sokongan daripada semua pihak. Pandangan Prof? Saya melihat keselamatan jalan raya ini sebagai tanggungjawab bersama. Semua orang mempunyai tanggungjawab untuk memastikan keselamatan kita dan juga keselamatan semua pengguna-pengguna jalan raya lain yang menggunakan sistem yang sama. Saya balik kepada situasi sekolah yang Tuan Haji bangkitkan tadi. Apabila kita ada signboard 30 km per jam, sama ada ke tak ada ke signboard, tetapi boleh tak kita ambil kira bahawa semua zon sekolah sepatutnya kelajuan dikurangkanlah sehingga 30 km per jam, kerana itulah had tahan kecederaan yang mampu diterima oleh seorang pejalan kaki. So, katakan kalau dah ada had kelajuan tersebut, kita mintalah bantuan pihak berkuasa untuk menguatkuasakan had kelajuan tersebut. Itu satu. Yang kedua ialah bagi ibu bapa yang menjadi pelanggan utama menggunakan jalan-jalan di luar zon sekolah. Saya rasa mereka mempunyai satu tanggungjawab bersama. Bukan saja untuk anak mereka tetapi anak-anak lain yang berada dalam sekolah yang sama. Kalau semua ibu bapa bersepakat dan mengurangkan kelajuan di zon sekolah, saya rasa hampir mungkin separuh daripada masalah kelajuan di luar zon sekolah kita dapat atasi. Dan juga kepada anak-anak ini yang semasa kita membuat program ini, kita juga berharap akan ada spillover effect ataupun nilai pengganda, di mana mesej yang kita sampai kepada anak-anak ini, mungkin ada juga setengah mesej ni anak-anak ini bolehlah panjangkan juga kepada ibu bapa mereka dan juga kepada abang dan kakak mereka. Dengan nilai pengganda ini, lebih ramai lagi akan mendapat mesej ini. Yang kita minta paling minimum ialah cuba amalkan dahulu. Apabila kita dah mula amalkan dari segi pengurangan kelajuan kenderaan, lama-lama dia akan jadi satu kebiasaan. Menarik. Prof, pastinya satu inisiatif yang murni dan pendekatan yang kreatif dengan meminta mereka melakarkan seni visual, pengalaman mereka pergi ke sekolah menggunakan kenderaan ataupun berjalan kaki. Saya rasa itu satu pendekatan yang amat penting kerana mereka lah yang berada di barisan hadapan. Mereka tahu apa yang boleh, apa yang tidak apabila mereka berhadapan dengan limitasi ataupun risiko-risiko kemalangan jalan raya yang saban hari mereka akan hadapi. Terima kasih
pihak Safe Kids Malaysia, UPM dan juga rakan-rakan penaja. Saya rasa ini perlu digalakkan dan perlu diwawarkan di seluruh negara dengan penyertaan yang lebih ramai. Profesor Dr. Kulantayan Kesimani, Pengarah Eksekutif Safe Kids Malaysia dari Universiti Putra Malaysia. Sekian sahaja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.